Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan soalan MIP Fizik 5.3. Raja 5.3 menunjukkan gelombang air bergerak ke sebuah pemantul sata. Gelombang air tersebut dihasilkan oleh bar kayu yang bergetar pada kadar 15 kali sesaat. Kadar 15 kali sesaat menunjukkan frekuensi. Soalan A, apakah yang dimaksudkan dengan panjang gelombang? Panjang gelombang ialah jarak antara dua titik berturutan yang sefasa. Kat sini. Ni ataupun dikenali sebagai lambda. Okey, seterusnya soalan B. Pada Raja 5.3, lukiskan gelombang air yang dipantulkan. Okey, mula-mula kita mesti lukiskan garisan sehingga menyentuh pemantul. Kedua, kita lukiskan garisan putus-putus yang menunjukkan garisan normal. Yang ketiga, gunakan pembaris untuk menghasilkan sudut 90 darjah. Perlu diingatkan, muka gelombang pantulan mestilah sama dengan muka gelombang tuju. Maksudnya, kat sini muka gelombang dia terhasil ada 6. Jadi muka gelombang pantulan mesti ada 6 juga. Dan panjang gelombang mestilah sama. Okey. Okey, yang seterusnya C. Hitungkan satu panjang gelombang air. Nak kira panjang gelombang, kat sini dibagi 18 cm. Tu jumlah dia. Jadi nak dapatkan satu, kena bagi dengan 6 sebab muka gelombang yang terhasil ada 6. Jadi dapatlah 3 cm. Okey, soalan seterusnya. Hitungkan laju gelombang tuju air. Kalau nak kira laju, kita guna formula V sama dengan F darab lambda. Tadi kan kita tahu dah F sama dengan 15. Lambda kita dapat tadi 3 cm. Jadi kita tukar je. Salah. Tukar lambda kepada meter. Dapat 0.03 meter. Jadi darab dapat hasilnya 0.45 ms negatif 1. Okey, soalan D. Apakah yang berlaku kepada laju, amplitude, frekuensi dan arah gelombang air selepas dipantulkan? Okey, kalau soalan ni, kita kena ingat gelombang pantulan dia ada satu je berubah, iaitu arah berubah. Yang lain semua tidak berubah. Okey, soalan E. Apakah yang terjadi kepada amplitude gelombang pantulan apabila pemantul sata dibalut dengan span yang nipis? Kesan dia, amplitude akan berkurang. Soalan F. Berikan sebab bagi jawapan anda berdasarkan jawapan di A. Bila pemantul tu dibalut dengan span yang nipis, apa yang terhasil ialah amplitude dia akan berkurang sebab tenaga yang ditujukan telah mudah diserap oleh span tadi. Jadi jawapan dia kerana tenaga akan mudah diserap. Soalan J. Raja 5.3a menunjukkan sebuah radar di lapangan terbang yang memancarkan isyarat gelombang mikro. Gelombang mikro dipancarkan untuk menentukan kedudukan kapal terbang. 1. Gelombang mikro ialah sejenis gelombang elektromagnet ataupun gelombang melintang. Boleh juga diterima. Soalan 2. Radar itu memancarkan suatu isyarat berhalaju 3/10⁸ meter per saat kepada kapal terbang B dan mengesan isyarat yang dipantul 4/10⁻⁴ saat selepas dipancarkan. Hitungkan jarak P dari radar pada ketika itu.
Okey, sekarang ni kita nak cari jarak. Kita tengok maklumat yang dia bagi. Dia bagi V, laju, dengan masa. Jadi, kita boleh guna formula S sama dengan V T peringan 2. VT peringan 2. Ni formula persamaan gerakan linear kedua. Jadi kita boleh masukkan maklumat tu dalam formula dan akhir sekali akan dapat 6 darab 10/4 meter. Okey, dapat 3 markah. Seterusnya, H, radar itu mengesan isyarat yang sama selepas dipantulkan oleh kapal terbang lain Q. Isyarat dari Q dikesan lewat daripada isyarat dari P. Bandingkan jarak P dan Q dari radar. Kalau dia kata lewat, Q tu lewat dikesan, jadi automatik kita akan fikir Q tu terletak lebih jauh daripada P. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.